Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal faqad faza man ittaqa. Para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama menambahkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan kaedah melaksanakan tuntutan perintah Allah secara bersungguh-sungguh dan meninggalkan sama sekali segala perkara yang dimurkai, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mampu mencapai kejayaan melalui rezeki yang halal dan dijauhkan daripada perkara haram dan syubhat. Para jemaah sekalian, itulah hari ini pada hari Jumaat 26 hari bulan Syawal 1443, bermakna kita ada 3-4 hari saja lagi Syawal akan berakhir. Mana-mana jemaah yang masih belum menyelesaikan puasa 6 dipersilakan, kerana masa berlalu kita akan kerugian. Tak ada orang kata berdosa tak puasa 6, tapi tuan-tuan akan menyesal bila sampai saat la yanfa'un nadam, pada saat tidak memberi faedah penyesalan. Maka hari ini 26 Syawal sama dengan 27 Mei 2022, kita akan berbincang tentang tajuk bersifat jujur dan amanah dalam pekerjaan. Kita kerja apa saja pun kita mesti berlaku jujur. Sebagai seorang Muslim, termasuklah seorang Muslimah, hendaklah menjadikan seluruh kehidupannya sebagai ibadah. Itulah yang telah diisytiharkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Mana konsep mengabdikan diri beribadah itu, iaitulah dalam semua keadaan. Itu dia panggil ibadat secara umum. Ibadat khusus, solat, puasa, baca Quran, itu ibadat khusus. Dalam Islam, syarat untuk menjadikan pekerjaan kita sebagai ibadah ataupun pekerjaan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa syarat. Yang pertama, ikhlas. Niat bekerja hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, pekerjaan itu dan cara bekerja mestilah menepati hukum syarak. Dalam istilah dia panggil mutaba'atun nabi, mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, matlamat bekerja adalah untuk kebaikan. Misalnya mencari nafkah untuk keluarga dan seumpamanya, maka dia perkara yang harus akan berpahala apabila kita niat baik. Tapi perkara haram tak jadi pahala walaupun niat baik. Kenapa awak mencuri tu? Wah, pakcik tu bakhil sangatlah, aku mencuri untuk sedekah bagi pihak dia. Kita kata la, itu bukan cara Islam.
Syariat Islam hanya perkara yang harus boleh bertukar menjadi suatu ibadah berpahala apabila kita niat baik. Maka dengan ini kita kena muhasabah pekerjaan kita. Mungkin ada sebahagian pekerja yang sangat bagus dalam amal ibadahnya, jaga solat dia sungguh-sungguh, bahkan terlebih ibadah pula. Orang cari mana cik pegawai ni, tak ada dia, duduk semaya duha 8 rakaat waktu pejabat. Kita kata lah, paling tidak pun kita waktu rehat sekejap, kita ambil lah 2 rakaat yang ringkas. Dia ambil 8 yang penuh nah. Kita kata warak. Tetapi ada saja perlakuan yang mencacatkan nilai kebaikan dalam pekerjaannya, seperti orang yang baik tapi melakukan perkara yang tidak baik, culas dan tidak menepati masa, tidak menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan, terlibat dengan aktiviti rasuah, pecah amanah, membuat tuntutan palsu dan sebagainya, ataupun terjebak dengan mungkar dan maksiat yang lain. Ini yang kita takut. Boy, saya ni pergi berdakwah ni, balik-balik pergi buat tuntutan palsu, perjalanan ke, ambil surat cuti palsu ke. Kita kata tak boleh. Nak cuti, ambil, dia panggil istilah MC, tak boleh ambil sewenang-wenang begitu, kali tolong orang sakit. Maka dengan ini kita kena sedar, hakikatnya seluruh kehidupan kita adalah suatu amanah. Maka sifat amanah perlu diterapkan dan diamalkan oleh setiap orang yang bekerja, bagi memastikan setiap pekerjaan yang dibuat menepati kualiti yang diharapkan. Inilah salah satu ciri-ciri pekerja muslim. Sebagai seorang muslim mesti menunaikan tanggungjawab dengan baik. Sebaliknya, mengabaikan tanggungjawab ataupun amanah dalam bekerja, cuai dalam menunaikan hak-hak yang diperuntukkan, adalah merupakan suatu pengkhianatan, sebagaimana keadaannya larangan keras oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah yang Allah berikan. Apa dia amanah Tuhan beri pada kita? Banyaklah. Tanggungjawab jaga solat, jaga ibadat, itu amanah. Tanggungjawab kita dengan Allah Azza wa Jalla, tanggungjawab terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita campak sunnah Nabi ke tepi, kita ambil ajaran-ajaran lain, itu juga satu tanggungjawab. Dan jangan kamu khianati amanah sesama kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya tidak mengkhianati amanah yang diberikan, kerana akibatnya sangat besar. Sedarlah para jemaah sekalian, sesungguhnya kepercayaan yang diberikan kepada kita, kita minta kerja, kita tanda tangan isi borang, aku janji pukul 8 masuk, pukul 5 keluar contohnya. Tapi kita masuk pukul 8 tanda tangan, tepek ibu jari ataupun punch card, lepas tu duduk kedai kopi sampai pukul 10 pagi. Kita kata ini ciri-ciri seorang yang tidak menjalankan tugas. Maka dengan itu, sekecil-kecil perkara dan sebesar-besarnya akan tercatat sebagai rekod hitam untuk jangka masa yang sungguh panjang. Ingatlah bahawa mengkhianati tanggungjawab adalah satu dosa dan salah satu daripada ciri-ciri munafik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salas, tanda-tanda seorang itu munafik ada 3. Iza haddatsa kadzab, bila dia bercakap bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila janji tak tunai.
Wa idza tumina khana, bila diberi tanggungjawab dia khianat. Apa lagi pengkhianatan yang kita nak buat selain daripada kita tidak menunaikan tanggungjawab, yang kita menerima tanggungjawab yang tersebut, maka itu satu perkara yang besar. Sebab itu kalau kita nak minta kerja, tengok betul-betul dalam borang itu pukul berapa masuk, pukul berapa keluar. Kalau tak boleh terima, jangan ambil, jangan minta. Ni waktu terima tu semua benda sanggup belaka. Bila sudah terima, semua benda komen belaka. Itu masalah kita. Sebaliknya, jika kita betul-betul menjaga tanggungjawab yang diberikan, ia akan mendorong diri kita melakukan suatu kerja dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh. Apabila kita sedar bahawa Allah sentiasa memerhatikan secara langsung atau tidak langsung, kita kena sedar, kita kena ingat semua pekerjaan kita di bawah muraqabatillahi azza wa jalla. Jadi bila kita sedar, kita akan curahkan tenaga kita, pemikiran kita untuk mendapat hasil kerja yang berkualiti yang baik. Segala tugasan akan mampu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Bahkan kita akan dihormati dan dikenali sebagai Muslim yang baik dalam masyarakat, termasuklah kepada orang-orang yang bukan Islam. Cara bekerja seperti inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah Ta'ala suka apabila seorang kamu melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya dengan penuh teliti. Itu dia panggil al-itqan. Hadis rawahul Baihaqi. Mana kita ada itqan, teliti, satu lagi mas'uliyah, kita kena ada integriti, tanggungjawab yang mesti kita lakukan. Para jemaah sekalian, dalam menjaga amanah ini beberapa perkara perlu kita titik beratkan. Seperti yang pertama, menjaga waktu bekerja. Yang kedua, ikhlas dalam memberi pandangan dan tugasan. Yang ketiga, tidak melibatkan diri dengan aktiviti penyelewengan seperti rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, dan membuat tuntutan palsu ataupun MC surat sakit palsu. Ini termasuk. Orang yang bersifat amanah akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, menggunakan seluruh keupayaan dirinya, potensi dan kepakarannya demi melaksanakan tugas yang diberikan tanpa apa-apa tujuan sampingan yang negatif. Pekerjaan yang disulami sifat takwa dan amanah merupakan rahsia kepada kejayaan yang sebenar. Kalau kita tengok kepada contoh dalam as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan ketinggian sifat amanah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menerima wahyu, baginda telah diberi gelaran Al-Amin, seorang yang dipercayai. Nabi sallallahu merupakan seorang usahawan yang berjaya ketika berkhidmat bersama Abu Talib, bapa saudaranya, dan juga Sayyidah Khadijah sebelum menjadi istrinya. Sesiapa di kalangan kita yang punya pekerjaan semestinya menggunakan sebaik mungkin waktu kerja yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan. Mereka yang ada sifat ini akan sentiasa menghargai dan menepati masanya. Ia tidak akan mengabaikan kualiti kerja yang dilakukan, bahkan sentiasa memperbaiki kualiti dan memperbetulkan setiap kesilapan yang mungkin berlaku. Karena itulah Nabi SAW berpesan, adil amanah ila man i'tamanak wala takhun man khanak. Tunaikanlah amanah tanggungjawab kepada orang yang menyerahkan tugas itu kepada kamu. Orang beri kepercayaan kepada kita, kita buat kerja baik-baik, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianati kamu. Orang buat baik, kita balas baik. Orang buat jahat, kita jangan balas jahat. Itu bukan sifat mukmin. Habis kita nak buat apa? Nak buat apa dengan orang buat tak baik pada kita? Sama ada kita maafkan atau kita stop dia punya kejahatan dengan cara-cara yang dibenarkan. Jangan sekali-kali orang buat tak baik pada kita, kita buat tak baik juga. Kita pun nak jadi orang tak baik macam dia, kita kata biarlah tak baik itu, keburukan itu terhenti setakat itu saja.
Allahu Akbar. Inilah di antara satu fenomena buruk yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak kira lah kita tu orang Melayu ke orang Arab ke orang apa, masyarakat Islam ni, iaitulah masalah tanggungjawab dalam pekerjaan yang tidak ditunaikan. Benda lain dia boleh buat, kerja lain tak buat, kerja dia sendiri tak buat. Jadi kita kena hati-hati bila kita terjebak dengan kerja-kerja kebajikan yang dipanggil NGO dan sebagainya. NGO tu kerja tatawuk, kerja sukarela. Kadang-kadang jangan diabaikan kerja yang asli. Satu lagi di antara tugas kita, iaitulah memastikan tempat kerja kita tu halal. Hari ni satu peristiwa hangat berlaku. Entah siapa dia telefon saya, dia kata tuan ni dipilih untuk menerima insurans. Bila kita tanya balik dia, insurans ni takaful ke? Kalau tidak takaful, ulama-ulama kita semasa mengatakan benda itu tidak halal. Oh, dia punya marah bukan main. Dia marah dengan kita kata patutnya bila orang beri nasihat, dengarlah nasihat. Oh, tak apa lah encik, saya cuba kaji-kajilah pekerjaan saya ni patuh syariah ke tidak. Dia marah dengan kita balik. Kita kata Masya Allah, manusia ni kerah kepala, bukan nak mengaku, bukan nak terima kasih kepada orang tegur, tapi kita yang menegur pula dimarah. Bila kita letak telefon, dia pukul telefon mari nak kita kata bukan pasal kita nak balas, saya hanya menyampaikan nasihat. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Kita ni simple ya. Bahagian rasuah kita ada akta pencegah rasuah. Bahagian riba belum ada lagi. Pencegahan riba tidak ada. Siapa yang nak mencegah riba? Keimanan kita kepada Allah, itu yang mencegah kita daripada riba. Mencegah kita daripada skim cepat kaya yang semestinya cepat miskin. Akta-akta tidak ada, kecuali skamer. Akta menipu barulah boleh cegah. Jadi yang mencegah kita, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kerajaan membuka ruang bagi lesen. Bank boleh beroperasi, yang riba pun boleh, yang Islamik pun boleh. Tuan-tuan dan puan-puan pilih sendirilah. Aku ni nak bertemu dengan Allah. Oh, dia kata kita simpan duit dalam akaun yang tidak Islamik, lebih besar dia punya profit, lebih besar dia punya dividen. Yang ni kita kata besar mana kat dividen? Nak banding dengan tukar cemeti malaikat dalam kubur lebih besar. Oleh itu berfikir-fikirlah kita, tanggungjawab kita besar. Bila orang bagi nasihat, cuba-cubalah muhasabah balik. Jangan celek mata kepada orang beri nasihat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itulah satu fenomena yang menakutkan kita. Orang sayang dengan profesion pekerjaan dia tak peduli halal ataupun haram. Maka para jemaah sekalian, kita sebagai seorang pekerja, maka wajib kita berusaha bersungguh-sungguh menunaikan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Hasil pendapatan itulah yang menjadi sumber rezeki kita sekeluarga. Ingatlah, rezeki yang halal dan baik datangnya daripada sifat amanah dalam pekerjaan dan kejujuran kita. Masya Allah. Kadang-kadang kita tak nampak, di sana ada satu pintu, nama dia pintu rezeki dan pintu keberkatan. Ada orang yang tak banyak dia, sumber-sumber kewangan dia tidak banyak, dia menjual pun hasil-hasil yang sedikit, tapi hidup dia bahagia. Kita tak tengok lagi dia duduk garu kepala, serabut, stres, tak ada. Bahkan pemurah pula dia. Kalau kita lalu kat kedai dia, Allah, kalau tak minum air tu macam nak berkelahi dengan dia lah. Itu ibarat kata. Jemput makan, minum, bagi kuih, kita kata tak payahlah, nak bayar tak mau. Orang yang hidup simple tapi diberkati oleh Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada orang yang kaya tapi mendapat laknat Allah Azza wa Jalla. Iaitulah apabila terjebak kita dengan benda mungkar, dengan riba, dengan rasuah, dengan segala perlakuan yang tidak baik, maka orang itu duduk di bawah laknat Allah pagi, petang, siang dan malam. Marilah kita bekerja kerana Allah, bukan kerja kerana lain-lain. Betul lah kita nak gaji, kita kerja, betul, tak salah. Tapi kita kena ingat kepada firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramalah kamu akan segala yang diperintahkan. Buat kerja kita, Allah suruh buat, kita buat. Nabi suruh buat, kita buat. Majikan kita suruh buat, kita buat kerja. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dan ingat, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan nyata. Kemudian Allah menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Khutbah kita pada minggu lepas dengan tajuk jauh ke masjid kita. Saya rasa tuan-tuan masih ingat, ataupun saya peringatkan sekali lagi, bahawa ciri-ciri orang yang bertakwa iaitulah memenuhi rumah Allah pada waktu yang dipanggil. Solat Jumaat, solatul jamaah 5 waktu. Kadang-kadang masjid tak jauh. Sebab tu tajuk khutbah, jauh ke masjid anda? Jawabnya tak jauh. Bila tak jauh? Apabila hati itu dekat dengan masjid. Bila hati jauh dengan masjid, kata orang rumah pagar dengan masjid, sepagar dengan masjid, duk tepek dengan masjid, tak sampai juga. Masjid ke balasah ke? Sebab itulah yang menggerakkan hati kita, iaitulah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, jawablah kepada soalan yang ditanya, jauh ke masjid kita? Jawabnya tak jauh. Dengan cara mana? Dengan cara tuan-tuan melangkahkan kaki apabila diseru ke rumah Allah Azza wa Jalla, supaya kita termasuk di kalangan orang innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, iaitulah orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita rasa kita nak masuk dalam kumpulan orang yang beriman kepada Allah, yang mempunyai keimanan kepada Allah, langkahlah kaki kamu ke rumah Allah apabila kamu diseru dengan nama Allah. Allahu Akbar, hayya ala salah, hayya ala falah. Jangan jadi lembu kenyang, jangan jadi badak tuli. Kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ini saja orang yang dekat dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, belum tentu jaraknya dekat apabila hatinya jauh. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.